Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aflih syu'unal ummati wa farij 'annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan kepada Allah, dan dengan keimanan itulah Allah memelihara sang hamba-Nya sehingga berterusan berada di dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih hamba-hambanya yang tertentu, dan mana-mana hamba yang tidak mengikut perintah Allah, maka Allah taala akan membiarkan ia sehingga dia duduk di dalam kejauhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuk jalan kepada kita bagaimana cara untuk kita beribadat agar kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah didoakan kepada semua para jemaah yang bersama pada malam ini dalam keadaan kebaikan, mendapat rahmat oleh Allah Ta'ala dan dijauhkan daripada segala kemudaratan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita semua diberi kesihatan yang baik dan juga dijaga iman kita. Moga-moga wafat dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab hikam kita. Kita telah sampai pada muka surat 78. Muka surat 78, baris yang keempat daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, la nihayata limazamika in arja'aka ilaika wala tafruhu madayuhuka in azhara judahu alaika. Maksudnya, tiada kesudahan bagi segala kecelaan dalam keadaan berterusan jika dikembalikan engkau kepada dirimu apabila Allah menyerahkan urusan kepada dirimu. Dan tiada selesai segala kepujian, yakni tidak habis-habis kamu akan mendapat kepujian jika dinyatakannya sifat wujudnya atasmu. Sifat wujudnya atasmu apabila Allah Ta'ala bersama dengan kamu, ataupun dengan sebab sifat pemurah Allah Ta'ala, maka kamu duduk dalam kebaikan. Maka manusia ini ada dua. Satu yang mendapat bimbingan Allah, satu yang Allah menyerahkan dirinya kepada nafsunya. Maka sesiapa yang dibimbing oleh Allah, ia sentiasa duduk dalam kepujian. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala biarkan dirinya, maka duduk di dalam keadaan kecelaan. Dan iaitu hakikat barang yang dikurniakannya akan dikau daripada nur iman. Yakni apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencampakkan di dalam hatinya cahaya keimanan, dan Allah redha kepadanya, dan redha dengan wasitah barang yang telah terdahulu bagimu dengan dia, dengan perantaraan sesuatu yang terdahulu ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan
orang itu menjadi orang yang baik. Ini semua daripada inayah, pertolongan Allah, wa taufik, dan juga bantuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dia ada dua. Satu keadaan Allah bimbing dia, satu lagi keadaan Allah serahkan dirinya kepada nafsu. Maka yang diserahkan dirinya kepada nafsu itu, maka duduk dalam kecelaan, dan yang Allah bimbing dia itu duduk di dalam kepujian. Maka sangat bahaya apabila seseorang tadi itu Allah membiarkan dia. Allah membiarkan dia sehingga dia duduk, maknanya dia ini ditawan oleh nafsunya, dan juga dia dipimpin oleh nafsunya, dan dia hanya berpandukan kepada akal semata-mata, dan dia dalam keadaan duduk di dalam kebinasaan. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW mengajar satu doa. Antara doanya, Allahumma aflih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tawfata ain. Ini antara doanya. Maksudnya, ya Allah, Engkau perbaikilah urusan aku. Engkau perbaikilah urusan aku, dan jangan Engkau serahkan urusan aku kepada diri aku, walaupun sekelip mata. Wala takilni ila nafsi. Jangan serahkan urusan aku ni kepada diri aku, yakni kepada nafsu aku, taufata ain, walau sekelip matanya. Jadi nafsu ini mempunyai tabiat membawa manusia kepada keburukan, kecelaan. Dan jika seseorang itu menyerahkan dirinya kepada nafsu, dia mengikut nafsu, nescaya dia akan berterusan duduk dalam kecelaan, dalam keburukan. Keburukan. Maka bertimpa-timpa keburukan. La nihayata limazamika, tidak ada penghabisan kecelaan kamu. Bila diserahkan nafsu, maka lidah menyatakan benda yang buruk, mata memandang benda yang haram, telinga mendengar benda-benda yang membawa dosa, tangan melakukan maksiat, kaki pun begitu juga. Maka duduklah dia dalam kecelaan demi kecelaan, kerana dia sudah dipimpin oleh nafsunya. Maka inilah dikatakan bahawa Imam Ghazali menyebut bahawa nafsu ini sangat bahaya. Sehingga ulama mengatakan nafsu ini lebih bahaya daripada godaan syaitan. Godaan syaitan itu lemah. Lemah, dikatakan lemah menjadi kuat apabila disertai dengan nafsu. Disertai dengan nafsu. Maka kata ulama, nafsu lebih bahaya daripada syaitan 70 kali ganda. Maka demikianlah dikatakan bahawa nafsu ini bersifat degil. Maka ciri antara sifat-sifat nafsu ini, ada 3 sifat besar pada nafsu. Yang pertama adalah takabur, kesombongan. Ini sifat besar. Ini sifat yang datang daripada nafsu, ataupun dia panggil kepala, ataupun punca utama. Nafsu ini datang daripada 3 sifat ini. Yang pertama, takabur, kesombongan. Kesombongan. Yang kedua adalah hasad. Hasad ini ialah dengki. Yang ketiga adalah ghadab. Ghadab adalah marah. Maka ini 3 sifat yang asalnya daripada iblis. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam, dan Allah muliakan Nabi Adam dengan Allah perintahkan malaikat sujud, maka semua sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Kerana malaikat iblis itu
dia ada asalnya ahli ibadat, dia bersama dengan para malaikat. Bila Allah Ta'ala kata, wa iz qulna lil malaikati isjudu, wahai malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, maka termasuk iblis ketika itu Azazil. Namun datanglah dia aba, sombong, dia enggan. Wastakbara, enggan. Maka ketika mana Allah Ta'ala suruh sujud, maka dia tidak mau sujud. Aba wastakbara, dia enggan dan juga dia sombong, membesarkan diri. Maka ini sifat datang daripada langit. Maknanya yang membawa kepada punca nafsu tadi, yakni takabur. Dia sombong ketika itu. Dia mengatakan, aku tidak mau sujud. Kenapa? Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api yang mengeluarkan cahaya, sedangkan dia dijadikan daripada tanah yang mengeluarkan bau yang busuk. Akhir sekali dia ini sombong. Bila dia sombong, dalam waktu yang sama dia dengki kepada Nabi Adam AS. Kerana Allah Ta'ala muliakan Nabi Adam, maka ini sifat dengki datang daripada iblis juga. Dan bila mana sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kelebihan pada Nabi Adam, menyebabkan iblis marah. Maka tiga sifat ini sifat yang besar punca kepada ditakluki oleh nafsu. Dan apabila seseorang itu ditakluki oleh nafsu, maka tidak habis-habis dia duduk di dalam kecelaan. Wal-iyazubillah. Adapun orang yang duduk di dalam kepujian, mereka adalah orang yang diberi oleh Allah Ta'ala dapat menguasai nafsunya. Dan seorang yang dapat menguasai nafsunya itu adalah kurniaan Allah. Pemberian Allah Ta'ala. Maka dikatakan itu adalah daripada cahaya keimanan yang Allah Ta'ala campurkan di dalam hati, sehingga membawa kepada Allah meredai dia. Dan dikatakan bahawa itu semua datang daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nafsu ini sentiasa membawa kita kepada kebinasaan. Dan dikatakan bahawa maka apabila zahirlah nur ini, cahaya keimanan ini di dalam zatmu, yakni di dalam dirimu, maka mengerjakan segala anggotamu dengan segala bagai taat yang melazimkan bagi maqam redha. Apabila sahaja telah terpancar di dalam hati tadi cahaya keimanan, maka orang itu akan berterusan melakukan ketaatan. Maka di sini Allah memberitahu kepada kita, hamba-hamba Allah Ta'ala ini, dalam urusan mereka ini, Allah akan membimbing mereka bagi orang yang beriman. Dengan syarat orang itu orang yang mengikuti perintah Allah. Tetapi bila mana sahaja orang itu tidak mengikuti Allah, maka Allah Ta'ala serahkan kepada dirinya. Maka Allah Ta'ala serahkan kepada akalnya. Dengan arti kata Allah Ta'ala biarkan, Allah Ta'ala tak beri tolong dia. Dan apabila Allah serahkan seseorang tadi kepada dirinya, kepada nafsunya, kepada akalnya, maka jadilah dia orang yang tertolak. Jadilah dia orang yang tertolak oleh Allah, maknanya amalannya akan ditolak oleh Allah. Dengan sebab dia ini ditakluki oleh nafsu. Dan apabila saja dia ditakluki oleh nafsu, maka bermacam-macam kejian, bermacam-macam sifat yang cela, maknanya akan lahir pada dirinya. Maka tidak habis-habis sifat kecelaan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membiarkan dia ini kepada nafsu. Inilah bahaya. Maka kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu ini sangat suka kita nak tawan. Semua kalah dengan nafsu. Orang awam kalah dengan nafsu.
Orang ahli ibadat kalah dengan nafsu. Orang ahli ilmu, para ulama kalah juga dengan nafsu. Maka begitulah juga dengan sebahagian ada juga para wali kalah juga dengan nafsu. Seperti Bausisa, seperti Bal'an. Dan dikatakan juga Nabi Adam AS kerana nafsu juga katanya. Ketika mana Nabi Adam AS duduk di dalam syurga, maka Nabi Adam AS tidak mau keluar di dalam syurga. Kerana nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana Allah mengatakan wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu hampir pokok ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kamu Adam dan Hawa akan menjadi orang yang zalim. Maka datang Iblis. Iblis pun datang kata kepada Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu pokok yang menyebabkan kamu ini kekal di dalam syurga? Maka Nabi Adam, sifat dia itu inginkan duduk di dalam syurga, kerana tidak ada manusia yang duduk dalam syurga tidak mau keluar, tidak ada. Maka kerana terlalu keinginan dia duduk di dalam syurga, maka dia pun percaya kepada Iblis. Mahu, kata dia, aku tunjukkan kamu satu pokok, kalau kamu pergi di pokok itu, kamu makan buah itu, wa mulkin la yabla, kamu ini akan dapat kerajaan yang tak habis-habis, kamu akan duduk dalam syurga. Nabi Adam mengetahui Allah Ta'ala telah menyatakan wala taqraba hazihi syajarah, jangan kau hampir pokok tadi. Lalulah terlalu inginnya duduk dalam syurga, lalu dia mengatakan, itu pokok yang dilarang. Tapi Iblis mengatakan pada Nabi Adam, wahai Adam, kerana Allah Ta'ala nak keluarkan kamu dalam syurga lah, Allah Ta'ala tak beri kamu makan. Kalau kamu makan, kamu kekal dalam syurga. Tapi kalau kamu tak makan, Allah nak keluarkan kamu dalam syurga. Sifat Nabi Adam ini nak duduk dalam syurga, tak fikir, oh begitu, aku nak duduk dalam syurga. Maka dengan keinginan itu, akhirnya dia makan buah tadi. Dia juga dikeluar dalam syurga. Keluar dalam syurga. Lalu Nabi Adam bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan Nabi Adam menasihati kita semua. Kata Nabi Adam, inilah kerana nafsukulah yang menyebabkan aku terkeluar daripada syurga. Lalu Nabi Adam menasihati kepada kita semua. Dia kata seandainya, dia kata Nabi Adam memesan kepada kita 3 perkara. Yang pertama, dia mengatakan bahawa apabila kamu nak buat sesuatu, maka bertanyalah kepada orang yang lebih alim, yang lebih mengetahui. Kalau nak buat sesuatu, tanya orang yang lebih alim. Katanya Nabi Adam, kalau aku tanya malaikat, nescaya malaikat tak benarkan aku makan buah tadi. Maknanya, kalaulah nak buat sesuatu, tanya orang alim, tanya ulama. Jangan tanya ustaz ni, tanya ulama. Maka ulama pun kata tak boleh, haram hukumnya. Dia pun kata, Allah dah, saya ambil dah. Dah, ambil baru tanya. Ambil baru tanya. Patutnya tanya dulu baru ambil. Kan Nabi Adam kata, Nabi Adam pesan kepada anak cucu cicitnya, kalau nak buat perkara, yang pertama tanya. Tanya orang yang lebih alim. Jangan kamu buat dulu baru tanya. Maknanya, maka yang pertama, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu kena tanya siapa orang yang lebih alim daripada kamu terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kamu nak buat sesuatu, kamu fikirlah dulu. Molek ke tak molek? Molek ke tidak molek? Maknanya, kalau molek, ambil. Kalau tidak molek, maknanya tinggalkan. Maknanya, kalau aku fikirlah akibatnya, maknanya nescaya aku tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Inilah dikata
disebabkan kerana nafsu, akhir sekali tak payah mikir. Tak ada fikirlah betul tidak betul. Ya selalu. Ya selalu. Ini pesanan Nabi Adam kepada kita semua. Kepada kita semua, supaya kita selamat. Jangan tertipu daya. Jangan tertipu daya, kerana sesungguhnya perkara itu membawa kepada kebinasaan. Dan yang ketiga, hendaklah kamu mengukur sesuatu tadi dengan neraca ilmu. Benda ni boleh ke tidak boleh? Benda ni pun tidak boleh maknanya. Jadi, kalau orang kata, tengok neraca ilmu tu kena tak? Mengikuti syariat ke tidak dengan syariat? Kalau mengikuti syariat, ikut. Kalau tidak menepati, maka tinggalkan. Baik. Maka kata Imam Al-Ghazali tentang nafsu ini. Nafsu ini adalah sesuatu adalah musuh yang amat suka kita nak membinasakan dia. Dan amat payah kita nak mengobati nafsu. Sehingga katanya ulama, sengatan nafsu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Sengatan binatang yang berbisa, maknanya sengatan binatang yang berbisa boleh hilang. Tapi sengatan nafsu payah nak hilang. Ni ada satu soalan menarik ni. Maaf bertanya, antara vaksin dengan tak vaksin mana yang terbaik? Bermakna ini soalan yang terbaik maknanya. Itu terpulang masing-masing. Dia memfikir baik tak baik, tapi ustaz tak nak kata baik tak baik, nanti jadi fitnah. Hanya ustaz bagi tahu begini je tentang vaksin ini. Tentang vaksin ini, kita merujuk kepada hadis. Yang pertama, jangan berubat benda yang haram. Jangan berubat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, pastikan. Maknanya pastikan. Kalaulah ubatan itu ke apa, mesti daripada orang Islam. Kalau daripada orang kafir, apatah lagi kalau daripada Yahudi, jaga-jaga. Maknanya, kalau daripada orang kafir, daripada orang Yahudi, maka kena jaga-jaga. Utamakan daripada orang Islam. Itu soalan, itu yang kedua, panduan yang kedua. Asal hanya beri panduan saja. Panduan yang ketiga. Panduan yang ketiga, kita kena tengok pada diri kita ni membawa mudarat ke tidak membawa mudarat. Kalau membawa mudarat, tidak. Kalau tak bawa mudarat, okey, tak ada masalah. Tapi yang keempat, panduan yang keempat, tengok pada hati kamu. Tengok pada hati kamu. Istafti dalam satu hadis, istafti qalbaka. Minta fatwa dengan hati kamu. Kalau hati kamu rasa, oh memang sedap sungguh. Memang perlu. Itu terpulang atas diri kamu. Tapi jangan tipu diri kita. Allah, maknanya Allah Ta'ala telah beri hati nurani ini, maknanya hati yang benar. Dan yang keempat, yang kelima tahu? Panduan yang kelima. Panduan yang kelima, ada rasa ragu-ragu ke tak rasa ragu-ragu? Kalau rasa ragu-ragu, pegang dengan hadis. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maknanya, tinggal perkara yang ragu, ambil perkara yang tidak ragu. Kemudian, balik kepada hak kisah Nabi Adam tadi. Tengok Nabi Adam kata ke mana? Tanya dengan orang yang alim, yang soleh. Itu yang pertama. Tengok. Yang kedua, fikir akibat dia. Akibat dia okey ke tak okey? Kalau okey, okey. Kalau tak okey, terpulang. Dan yang ketiga, tengok ia ni bertepatan dengan syariat ke tidak. Macam mana bertepatan dengan syariat? Syariat kata jangan melalui dengan benda yang haram contohnya. Tengok ada benda haram ke tidak ada haram. Benda haram ni boleh ambil dalam keadaan darurat. Tengok pula darurat ke tidak darurat. Begitu cara dia. Lepas tu fikir sendirilah maknanya. Nanti kita cakap bahawa sini tak baca tak ihkam itu. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga kita agar tidak jatuh kepada maksiat.
Okey, baik. Katanya Imam Ghazali, dia kata, nafsu ini cukup bahaya. Dan dia cukup payah nak ubat. Nah, dia cukup payah nak ubat. Maknanya, jadi dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam tu, kita kena mujahadah. Maka kata ulama, untuk nafsu ini, dia kata nafsu ini payah nak ubat. Sebab apa? Sebab kenapa nafsu ini payah nak ubat? Kata ulama, sebab payahnya nafsu, kita nak lawan nafsu ni, yang pertama kerana nafsu itu adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau musuh daripada luar senang, maknanya, tapi dia musuh di dalam diri kita sendiri. Maknanya musuh luar dengan musuh dalam selimut, musuh dalam selimut lagi payah. Itu satu. Yang pertama kerana dia itu musuh yang ada pada diri kita sendiri, itu nafsu. Dan yang kedua adalah dia adalah musuh yang disukai. Sebab nafsu kan benda sedap, maknanya dia musuh kita, tapi kita suka dia. Suka dia. Itu jadi payah nak lawan sebab benda kita suka. Maka sebab nafsu itu yang kedua, dia adalah musuh yang kita sukai. Kita kata guanalah payahnya nak semayang, malahnya nak semayang. Jadi bila kata malah nak semayang tu, malah nak semayang sebab apa? Sebab nafsu. Kenapa malah nak semayang? Sebab sedap tidur. Tidur tu kita berahi. Mana? Jadi dikatakan musuh yang kita suka, itu jadi payah. Payah nanya. Kemudian dikatakan bahawa nafsu itu juga payah kita nak lawan dengan kita ni, kerana nafsu itu tidak berpisah dengan kita. Tak pisah. Kerana kita tak boleh pisahkan nafsu. Saya nak pisahkan nafsu makan, mana boleh, binasa kita. Maknanya kita nak pisahkan nafsu tidur. Saya tak nak tidur bertahun-tahun, binasa tubuh kita. Nafsu adalah sesuatu yang tidak boleh berpisah daripada kita, maka payahlah nafsu ini. Maknanya. Baik. Nafsu itu duduk di mana, Ustaz? Di hati ke di perut? Di akal? Allah, macam cerita P.Ramlee je. Maknanya, di manakah yang tu? Okeylah, yang nafsu itu duduk di mana, Ustaz tangguh dululah. Kita jawab lain kali lah. Maknanya. Kenapa tangguh? Sebab tak ada ilmu. Nanti insya-Allah kita tangguh akan datang. Sampai masanya akan bicara mengenai nafsu lagi. Ini sedikit nak beritahu bahawa nafsu ini membawa kepada kebinasaan kita. Dan dikatakan bahawa, kita sambung sikit lagi. Maka zahirlah dengan dia syuhud. Dan apabila seseorang itu ada cahaya keimanan dengan sebab ketaatan, bagaimana mereka mendapat cahaya keimanan? Iaitu dengan mengalahkan nafsu. Bagaimana nak mengalahkan nafsu? Persoalan dia, bagaimana nak mengalahkan nafsu? Maka nak mengalahkan nafsu, yang pertama hendaklah membebani nafsu itu dengan memperbanyakkan amal-amal ibadat. Maknanya kerana nafsu ini ibarat binatang yang liar. Jadi bila binatang yang liar letak barang-barang banyak-banyak atas je, tak liar lah. Maknanya maka yang pertama dikatakan bahawa hendaklah dibebani nafsu tadi. Dibebani nafsu tadi dengan ketaatan kepada Allah. Maka siapa yang lawan nafsu letak banyak, buat banyak baca Quran, banyak zikir, banyak ni, nafsu jadi kalah. Nafsu jadi kalah. Maka yang pertama, membebani nafsu tadi dengan ibadat-ibadat. Ibadat-ibadat sunat. Itu. Yang kedua, mengalahkan nafsu dengan membebani ataupun mengikat ataupun menahan nafsu tadi
dengan menahan nafsu, dengan menahan diri daripada mengikuti nafsu. Seperti banyak berlapar. Dia tak mengikuti. Tahu tak? Maknanya dia tahan nafsu, dia banyak berlapar. Maka kalahlah nafsu tadi. Kalah nafsu tadi. Apabila sahaja dia menahan nafsu tadi, dia tahan nafsu. Jadi bila dia tahan nafsu, nafsu pun jadi lemah. Sebab itu jalan puasa itu jalan mengalahkan nafsu. Yang ketiga, nak mengalahkan nafsu. Nak mengalahkan nafsu itu dengan mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita ni duduk dengan orang soleh, maka kita tak akan mengikuti nafsu kita. Kerana orang soleh dia tunjuk jalan-jalan yang baik. Jadi ini 3 jalan yang mengatakan bahawa cara kita nak mengalahkan nafsu. Banyakkan ibadat. Akhirnya kesibukan kita dengan ibadat, nafsu tak boleh nak masuk, kita nak fikir-fikir, nak buat ajak-ajak benda yang tidak elok. Maka ini di antaranya. Apabila seorang itu dia melalui proses mujahadah ini, lawan, dia tahan nafsu begini-begini, maka timbullah cahaya dalam hatinya. Timbul cahaya dalam hatinya. Adakah itu saja 3 jalan? Ada jalan yang lain, tapi ini antaranya. Maka dalam keadaan macam itu, timbul cahaya dalam hatinya. Bila timbul cahaya dalam hatinya, lalulah Allah memimpin dia tadi. Memimpin dia, bila Allah Ta'ala memimpin dia tadi, maka duduklah dia dalam ketaatan dan sentiasa di dalam kepujian. Alhamdulillah, maknanya. Sebab tu kita tengok orang-orang soleh, mereka duduk dalam kepujian. Rajin beribadah, baca Quran. Kenapa jadi begitu? Sebab dia sudah dipimpin oleh Allah. Kita tengok tuan guru saya dulu, tuan guru Haji Abdullah. Orang tanya, ustaz ni tak ada guru lain? Bukan. Banyak guru kita sebenarnya. Tapi kita ambil contoh satu. Tuan guru Haji Abdullah. Beliau ini sembahyang banyak, baca Quran banyak. Sehingga dia denda anak murid dia. Kalau anak murid dia buat salah, dia denda. Dia denda macam mana? Dia denda, dia kata, kena berzikir 5,000 ataupun 1,000. Maka dengan dia zikir. Dia pun zikir, kena ikut dia sampai 1,000 zikir. Gitu kadang-kadang. Jadi dalam keadaan macam itu, kita tengok kagum, tuan guru banyaknya sembahyang banyak, zikir banyak, baca Quran banyak. Kita nak jadi macam dia, tapi tak jadi-jadi sampai sekarang. Maknanya. Jadi tanya beliau, dia kata nak dapat macam ini, maknanya makan masa lama. Bertahun-tahun lawan sifat malas. Malas tu malas, lawan lagi. Malas tu malas, lawan lagi. Tinggal tak tinggal. Biasa buat 8, tiba-tiba mari malas. Jadi 6 rakaat. Kadang-kadang malam-malam pun buat juga 2 rakaat. Sehingga kata tuan guru Haji Abdullah, apabila sampai satu peringkat, nanti kamu akan rasa bahawa yang pertama ringan beribadat. Ibadat jadi ringan. Bila sudah sampai ringan beribadat, yang kedua jadi apa? Jadi tak suka maksiat. Jadi tak suka kepada maksiat. Bila sudah tak suka pada maksiat, ringan dah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya akan dapat istiqamah dalam amal. Begitu gambarannya. Jadi dalam keadaan macam itu, bila saja Allah Ta'ala telah mencampakkan, setelah dia lawan hawa nafsu, Allah Ta'ala campakkan dia tadi, maknanya cahaya keimanan, maka Allah bimbing dia. Dia akan sentiasa duduk dalam ketaatan, sehingga dia mendapat redha Allah Ta'ala. Maka zahirlah dengan dia syuhud pada batin. Maka batin dia memandang Allah. Ingat kepada Allah setiap masa batin dia tadi. Dan baiklah batin dia tadi, jadi hati bersih. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu dan apa yang Allah Ta'ala ciptakan.
Maka Allah ilhamkan kepada mereka jalan kebaikan untuk diikuti, jalan keburukan untuk dijauhi. Maknanya, maka dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang tadi telah berusaha bersungguh-sungguh, makan masa, kita belajarlah setiap hari. Belajar setiap hari, tak faham ustaz, kita hikam. Biar tak faham pun, belajar lagi. Sampai Allah beri faham. Malah lah ustaz nak semayang sunat, biar malah pun, lawan lagi semayang kok, biar malah pun. Lama-lama sampai Allah bagi rajin. Allah ustaz boleh baca Quran selah je sehari. Biar selah sehari pun. Baca. Lama-lama Allah Ta'ala jadi 2 lah, 3 lah. Jadi seronok baca Quran. Begitulah. Kenapa jadi begitu? Kerana tidak mahu mengikuti nafsu. Maka kita kalau ikut nafsu, memang malas lah. Orang-orang rajin buat ibadat tu, dia tak terasa ke? Nak rehat-rehat, duduk lepak-lepak. Apa dak rasa? Selagi mana dia nafsu, selagi mana dia manusia, dia ada nafsu. Maknanya, selagi mana dia ada, selagi mana dia manusia, dia ada nafsu. Tapi kenapa dia tu? Sebab dia sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tengok orang yang dibimbing oleh Allah. Kita tengok tuan guru ni rajin beribadat. Kita tengok Habib ini rajin beribadat. Kita tengok Kiai ini rajin. Syekh ini rajin. Kita tengok rajinnya beribadat. Dia nak dapat rajin tu bila? Maka masa lama mana? Sehingga Allah campakkan cahaya dalam hati tadi. Bila sudah cahaya dalam hati jadi baik batin dia tadi, maka jinaklah dia pada zahir. Maknanya apa? Maknanya dia sudah berjinak-jinak dengan amalan. Tak boleh tinggal dah, jadi suka dah. Tak boleh tinggal dah, jadi suka. Orang yang suka belajar, tak boleh tinggal belajar. Orang yang sudah suka ibadat, tak boleh tinggal ibadat. Nak tanya saya, kalau kita tinggal mayang, mana rasa? Rasa tak selesa, rasa bersalah, rasa tu. Itu baru bak semayang. Baru bak semayang. Sebab Allah dah jaga dah kita semayang. Hanya mayang sunat dah jaga lagi. Jadi macam mana kita boleh semayang tak tinggal? Sebab kita lawan nafsu kita. Malah macam mana kita tahu dah semayang wajib buat, kita buat juga. Maka itu peringkat semayang yang wajib. Nanti kita akan buat begitu juga semayang sunat. Semayang sunat kena buat juga mana-mana. Dia jadi buat sunat pula. Quran kena baca juga tiap hari, kena baca juga. Lama-lama Allah pimpin. Bila sudah Allah Ta'ala pimpin, kamu akan berterusan duduk dalam kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Maknanya, maka tiada selesai segala kepujian. Tak habis-habis mendapat kepujian. Tak kala zahir fadal ini, tak kala Allah menzahirkan kelebihan, kemuliaan. Ini atas kamu. Bila Allah Ta'ala lebihkan, menzahirkan kelebihan Allah terhadap hambanya tadi, maka tak habis-habis buat baik, buat taat. Maka tuan guru saya ini, Tuan Guru Haji Abdullah, beliau kalau kata isterinya kalau semayang sampai pagi. Itu tok guru kita. Anak murid ni tidur pagi. Jadi beza guru dengan anak murid. Beza ustaz dengan guru ustaz sikit je beza. Guru ustaz maknanya makan sikit-sikit, makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Itu aja beza. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa kata isterinya, beliau ni semayang sampai ke pagi. Semayang sampai pagi. Ya. Kalau dia balik selepas semayang isyak, dia akan tidur awal. Kemudian dia bangun, dia akan semayang sampai pagi. Masya Allah. Boleh semayang sampai pagi. Ya. Dia tak rasa letih ke? Dia tak rasa letih ke? Dia tak rasa mengantuk? Pekat awal-awal mungkin rasa mengantuk. Sekarang tak mengantuk dah. Dia bangun boleh semayang sampai pagi. Tak letih ke? Tak letih. Macam orang joget sampai pagi. Ada letih ke? Ada orang joget sampai pagi tak letih. Ada orang beribadat sampai pagi tidak letih. Kerana apa? Kerana orang itu sudah dipimpin oleh Allah Ta'ala. Apabila sudah mendapat pimpinan Allah, maka dia akan buat kepujian amalan. Dia akan dapat kepujian demi kepujian. Yakni berterusan dalam kebaikan. Lalu dikatakan lagi, apabila Allah menzahirkan kelebihan ini, dengan arti kata Allah membaikkan hati kamu, memandang, mengingati Allah Ta'ala, kerana bahawasanya amal yang sedikit serta da'if, amal yang sedikit walaupun dalam keadaan da'if,
itu dikurniakan oleh Allah Ta'ala atasnya pahala yang amat besar. Kenapa? Bila orang diberi oleh Allah Ta'ala cahaya dalam hati, kemudian Allah pimpin dia, dalam tu Allah beri istiqamah. Bila istiqamah, walau 2 rakaat dia istiqamah. Orang ini, ustaz ini, hanya 2 rakaat saja. Tetapi 2 rakaat itu bertahun-tahun dia tak tinggal-tinggal. Itu besar pahala di sisi Allah. Besar pahala di sisi Allah. Daripada kita hari ni rajin buat 8 rakaat kali. Maknanya, orang yang buat 2 rakaat itu lebih besar pahala daripada kita buat 8 rakaat. Kenapa begitu ustaz? Saya buat 8 kan, dia buat 2. Kenapa besar? Dia buat 2 rakaat dalam keadaan dia sudah dipimpin oleh Allah. Kita buat 8 rakaat masih lagi duduk dalam nafsu lagi. Duduk dalam nafsu lagi. Maka apabila duduk dalam pimpinan Allah, dia duduk dalam kebaikan, maka walaupun sedikit Allah memberi pahala yang amat besar. Besar dia kata, pahala yang amat besar daripada segala nikmatnya dan anugerahnya. Kerana bahawasanya yang karim, yang Allah yang mulia itu tiada mengapa dengan berapa banyak kurniaan. Termasuk tiada mengapa dengan banyak kurniaan, yakni bagi Allah tak ada kisah pun nak banyak mana kurniaan Allah. Allah boleh beri, tak ada masalah. Tentang pahala, mumayyan 2 rakaat Allah boleh beri lebih daripada tu. Itu tiada masalah bagi Allah nak beri banyak kurniaan. Yang paling penting adalah kita ini maknanya mengelokkan zahir kita, melawan kita akan nafsu kita. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Apabila sahaja kita dapat melawan nafsu kita, mengelokkan amal ibadat, maka Allah memberi kurniaan. Jadi tidak susah bagi Allah untuk memberi kurniaan kepada hamba dia tadi. Dengan berapa banyak kurniaan dan tiada bagi yang dikurnianya, yang dikurniai bagi, maka untuk Allah nak bagi kurniaan itu tidak jadi sukar, mudah bagi Allah nak bagi kurniaan atas seorang hamba tadi yang melakukan amal ibadah kepada Allah. Amal ibadat macam mana? Amal ibadat dia ada 2. Satu amal ibadat yang masih lagi bergantung dengan nafsu, yang satu lagi amal ibadat yang sudah dipimpin oleh Allah. Maka amal ibadat yang dipimpin oleh Allah Ta'ala itu besar maknanya kedudukan di sisi Allah. Maka apabila dikurniai, nascaya bertambah-tambah atas kesudahan rajak, harap dia kepada Allah. Bila Allah Ta'ala kurnia kelebihan, maka dia semakin mengharap pada Allah, semakin suka beribadat, semakin dia dekat-dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi begini, kita dia ada 2 dalam hati kita. Kena ada bagi orang yang beriman. Orang yang saleh di sisi Allah, dalam hati dia ada 2. Dalam hati dia ada 2. Apa maksud dalam hati ada 2? Dia ada 2 sifat. Satu sifat takut, satu sifat harap. Sifat takut digunakan untuk menjauhi maksiat. Sifat takut digunakan untuk menjauhi maksiat. Jadi bila saja nak buat maksiat, maka Allah kurniakan sifat takut dia lebih. Supaya dia tidak dipimpin oleh nafsu. Begitu. Maka ini tanda Allah Ta'ala kasih. Bila dia nak buat maksiat, Allah pimpin, Allah Ta'ala datangkan sifat takut kepada dia. Bila datangkan sifat takut kepada dia, maka dia tak jadi nak buat maksiat. Ini Allah pimpin dia. Tetapi bila dia nak buat taat, Allah datangkan sifat harap. Mengharapkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mengharapkan keredaan Allah. Jadi sifat harap dia jadi semakin banyak. Sebab apa? Sebab ketika itu ditambahnya ibadat. Tapi bagi orang yang belum lagi dipimpin ataupun tengah jalan, maknanya tengah jalan. Apa contoh kurniaan? Kurniaan ini banyak, seperti beribadat, dapat istiqamah ibadat. Pagi tadi boleh sembahyang tak sunat duha? Boleh. Itu kurniaan Allah. Kurniaan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ini, seseorang tadi, dia dalam hati dia kena ada harap dan juga takut. Maka semakin bila dia dipimpin oleh Allah, Allah banyak beri sifat harap.
semakin banyak harap. Sebab apa? Sebab sifat harap ini untuk ibadah. Maknanya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan. Maknanya wa tama'an. Seseorang itu dapat bangun pada waktu malam atau dia renggangkan, dia bangun, dia tinggal tempat tidurnya kerana ada sifat takut dan juga ada sifat harap. Jadi sifat takut ini digunakan untuk menjauhi maksiat supaya kita tidak dikuasai oleh nafsu. Setelah tidak dikuasai oleh nafsu, Allah datangkan sifat harap sehingga merajinkan dia beribadah kepada Allah. Ada satu doa doa insya-Allah. Doa ini doa untuk menjauhkan kita ini agar kita mendapat taubat nasuha dan juga dijauhkan pada maksiat. Walaupun ustaz baca ikut Arab, ikut bahasa Arab, dia menulis ikut bahasa Melayu. Ini doa yang ditulis oleh ulama sufi. Bukan ustaz sekarang ni. Maknanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka taubatan wa dawamaha. Boleh tulis. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu. Aku mohon kepadamu taubat nasuha yang berterusan. Allahumma inni as'aluka taubatan wa dawamaha. Aku mohon padamu taubat nasuha. Aku as'aluka, memohon kepadamu taubat nasuha dan yang berterusan. Allahumma inni as'aluka taubatan wa dawamaha. Kemudian wa zakirna bi khaufi qabla hujumi khataratiha. Dan datangkan kepada saya rasa takut apabila terlintas saya nak buat maksiat. Tu doa. Doa ini maknanya doa yang datang daripada satu orang ulama sufi. Beliau membaca doa, antara doanya dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku taubat nasuha, dan apabila sahaja aku nak buat maksiat, maka datangkan rasa takut jika mana melakukan maksiat. Baik. Kemudian dikatakan lagi, maka atas kesudahan rajak, yakni harap kepada Allah, dan Allah Ta'ala jua yang terlebih mulia daripada tiap-tiap yang mulia. Maka orang tadi jadi mulia, tetapi yang mulia itu sebenarnya Allah yang memuliakan dia dengan sebab ketaatan. Ketaatan tadi. Maka Allah apabila Allah nak berikan kemuliaan kepada seseorang tadi, Allah Ta'ala jadikan dia tadi dalam keadaan banyak harap kepada Allah, kerana harap ini adalah sifat yang membawa seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah. Dan apabila saja nafsu nak menguasai dia, Allah datangkan sifat khauf, sifat takut kepada Allah. Maka dengan sifat takut tadi menjauhkan dia daripada maksiat. Menjauhkan dia daripada maksiat, menyebabkan dia ini dekat dengan Allah. Dan itulah sifat mulianya Allah. Apabila Allah memuliakan seorang hamba-Nya tadi. Dan kata setengah mereka itu bagi sahabatnya, dengan apa diangkatkan hamba itu di atas manzilahnya. Manzilah ni kita panggil kedudukannya ataupun darjat. Dengan apa seseorang tadi diangkat darjatnya? Dengan apa? Maknanya seseorang tadi diangkat darjatnya. Maka kata mereka itu, sahabat dia, dengan anugerah Allah Ta'ala. Dengan anugerah Allah Ta'ala. Seseorang tadi diangkat darjatnya dengan anugerah Allah. Bukan dengan sebab ibadat dia, tetapi dengan sebab anugerah Allah yang Allah pilih dia. Ramai mana orang buat amal ibadat. Sebab tu dikatakan, ramai orang ahli ibadat, sedikit orang ahli taubat. Maknanya, ramai orang ahli ibadat, tapi sedikit juga ahli taubat. Jadi bermakna Allah sudah memberi ibadat, tetapi Allah tak menggunakan taubat. Maknanya. Kemudian dikatakan bahawa
Dikatakan bahawa dengan anugerah Allah Ta'ala katanya, hanya saja aku bertanya akan kamu dengan sebab yang khas. Yang lebih khusus lagi, sebab apa orang tu dinaikkan darjat? Dengan sebab apa? Maka kata mereka itu kepada syekh, dengan sebab guru. Beruntunglah dema semua para jemaah kalau bertemu guru yang soleh. Jadi ustaz nasihatkan, carilah guru yang soleh. Ustaz pun tengah mencari guru yang soleh. Cari guru yang soleh. Kerana apabila kita duduk dengan guru tadi, kalau kita duduk dengan guru tadi, nanti guru tadi kita akan dapat beberapa perkara. Kenapa dikata dengan syekh, dengan guru? Kerana kita akan ambil dengan guru 4 perkara. Orang minta doa, doa. Nanti ustaz tulis dalam komen nanti. Tapi ikut bahasa Arab, insya-Allah. Lepas habis ni, ustaz akan tulis dalam komen tentang doa yang diminta tadi. Kenapa kita kata dengan guru? Okey, baik. Dulu orang tanya istiqamah nak dapat macam mana? Sebenarnya, istiqamah sebenarnya jawapan dia ialah dengan guru. Kita boleh istiqamah apabila kita berjumpa dengan guru yang istiqamah. Okey, kenapa dikata dengan guru? Kan kita dah khabar dah tadi, maknanya berdampingan dengan orang soleh boleh tercabut nafsu. Nafsu pun kalah, termasuk orang yang soleh itu guru. Maka sebab bila kita duduk dengan guru, kita akan dapat 4. Apa dia kita dapat 4? Yang pertama, kita dapat ilmunya. Bila kita duduk dengan guru, kita dapat ilmunya. Yang kedua kita dapat ibadahnya. Apa maksud ibadahnya? Seorang guru, dia tak perlu marah anak murid. Jangan mayang lewat. Cukup dia semayang awal. Nanti anak murid yang belajar ini, dia akan semayang awal. Mana? Seorang guru, dia nak suruh anak murid rajin baca Quran. Dia rajin baca Quran. Maka anak murid akan dapat kerajinan tersebut daripada guru tadi. Barakah guru. Maka yang pertama, dengan apa? Kita duduk dengan guru, dapat apa? Dapat ilmu. Yang kedua, dapat ibadah. Dapat ibadah guru. Yang ketiga, dapat akhlak guru. Akhlak guru. Kalau guru itu seorang yang lembut, maka dengan sendiri anak murid akan jadi lembut. Kalau seorang itu guru yang tegas, anak murid akan jadi tegas, dia ikut. Maknanya. Jadi yang ketiga dengan akhlaknya. Yang keempat ni penting. Apa dia? Dengan sifat takwanya. Dengan sifat takwa. Maka mendapat kita guru murid tadi kepada gurunya dengan itu. Maka dengan guru inilah yang dapat menolong kita dapat mengalahkan nafsu. Kalau tidak, kita dikuasai oleh nafsu. Maka dikatakan bahawa kata mereka itu kepada syekh, katanya dijadikan Allah bagi hamba itu himmah yang tinggi daripada himmahnya. Dan antara juga yang menolong kita tadi adalah semangat yang tinggi. Dapat guru hebat pun tak semangat tinggi, tak dapat. Maka antaranya dengan semangat yang tinggi. Dengan semangat yang tinggi, maka angkatkan Allah akan dia, maka Allah Ta'ala mengangkat akan dia dengan dia kepada martabat yang lebih tinggi daripada martabatnya. Maka kena ada guru. Kemudian sudah dapat guru, kena ada semangat. Semangat kena ada sungguh. Maknanya kena ada cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Sudah ada cita-cita tinggi, ada semangat tinggi. Yang ketiga, kena ada kesungguhan. Barulah seseorang tadi diberi oleh Allah Ta'ala bimbingan. Allah yang membimbing kita. Ketika mana Sayyidina Ali bertanya pada Rasulullah tentang ilmu Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang adat Nabi, maka Rasulullah mengatakan, Allamani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajak aku dan Allah yang mengelokkan adab aku. Sebab itu dikatakan bahawa kita ni Allah dah bimbing kita tak sedar je. Allah bimbing sama kita. Pernahkah kita terlintas dalam hati lepas ni nak buat gini, nak buat baik. Itu bimbingan Allah Ta'ala datangkan ilham yang baik-baik. Lepas mayang garik, lepas mayang syak ini nak dengar kuliah hikam lah.
Akhir sekali duduk tengok TV contohnya. Daripada mana lintasan nak tengok kuliah tu, nak dengar kuliah? Itulah lintasan yang baik. Allah sedang membimbing kita. Membimbing kita. Tapi kita kalah. Sebab apa kita kalah? Sebab itu sebab nafsunya lagi. Lalu ada satu orang sahabat, bila dia duduk saja, bila dia duduk dalam kuliah ilmu Nabi, ia mari menitah dalam hati, balik kayak gini, nak baca Quran, nak zikir, nak buat amal sembahyang sunat, nak begini. Tapi bila dia balik di rumah, tak buat sekarang. Dia tak buat. Lalu dia pun berkata, aku ni munafik katanya. Dia menjerit. Munafiklah aku, kata dia. Terkejut sahabat. Akhir mengadu pada Nabi SAW. Rasulullah pun tanya, apa mu kata gitu? Tapi tak cakap teranu gitulah maknanya. Kenapa dok kata aku ni munafik? Kenapa kata gitu? Dia kata, saya ni ya Rasulullah, masa saya duduk dalam majlis Rasulullah ni, macam-macam saya mikir. Saya nak buat baik, saya nak baca Quran, saya nak berzikir, saya nak sembahyang sunat, saya nak begini. Tapi bila saya balik, saya jumpa anak isteri saya tak buat apa yang saya nak buat tadi. Itu saya kata munafik. Rasulullah mengatakan itu bukan munafik, itu sifat yang ada pada diri kamu ini, tanda-tanda kamu ada keimanan. Tanda ada keimanan. Itu hanya menunjukkan iman yang lemah saja. Kenapa kata masih lagi ada keimanan? Sebab merasa bersalah kalau tidak melakukan amal ibadat. Orang yang dia tak buat amal, dia nak buat ibadat, dia tak buat ibadat, dia rasa bersalah saja. Itu tanda dia ada iman. Tanda dia ada iman. Jadi bagaimana tanda-tanda orang yang beriman itu? Kalau nak tahu tanda-tanda orang yang beriman, maknanya kena tengok kuliah pula lah malam besok. Maknanya, jadi sekadar ini sajalah insya-Allah. Kita akan sambung malam besok insya-Allah. Malam besok malam Khamis kan? Malam besok malam Maulid. Mungkin malam Sabtu insya-Allah. Tapi kita akan sambunglah dengan izin Allah, kita akan sambung pembacaan kita ini. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Taala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Taala jadikan kita ini maknanya dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Ustaz akan baca doa ini, demo dengar, kemudian kalau boleh salin, kalau tak boleh salin nanti Ustaz tulis nanti dalam komen bawah nanti ya. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada kamu ya Allah taubat yang berterusan. Wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha, dan kami minta berlindung denganmu ya Allah daripada melakukan maksiat dan perkara yang mendorong kami maksiat. Wa zakirna bil khaufi qabla hujumi khataratiha, datangkan rasa takut dalam hati kami. Ingatkan kami sehingga kami merasa takut ketika mana kami nak melakukan maksiat. Wa zakirna bil khaufi qabla hujumi khataratiha, sebelum kami melakukan maksiat. Wamhu min qulubina halawatan majtanainahu wa tam'u lima huwa bididdiha. Dan jadikan hati kami ini benci kepada maksiat dan rasakan kami rasa tamak ingin melakukan ketaatan kepadamu. Allahumma ahrimna lazzata maksiatika. Ya Allah, ya Tuhanku, haramkanlah kami daripada ataupun halanglah kami daripada merasa lazat dalam maksiat. Wazuqna lazzata ta'atika, kurniakan kepada kami kelazatan dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qaballahu minkum.